Okey. Bahagian 2 lah. Minggu lepas bahagian 1. Minggu ni bahagian 2. Okey, semua boleh nampak saya punya slide Okey. Saya nak awak faham betul-betul lah tajuk ni sebelum kita akan masuk tajuk baru nanti minggu depan lagi sekali kalau ada lepas cuti ni. Okey, tajuk geseran atau daya. Okey, ni saya nak tunjuk kat awak. Ini yang hantar dekat saya melalui GC tau. Okey, kita ada Adam Wafi, ada Amza, ada Arif Faisal, ada Eric Iskandar, ada Aire Danish, ada Farhan, ada Haris Naufal, ada Haris Mikael, ada Nadirah, ada Nodami Akila, ada Shasha. Okay, ini yang dah hantar tugasan minggu lepas melalui GC. Jadi untuk yang next nanti saya harap awak perkasakanlah penggunaan GC sebab saya rasa tak ada masalah kan. Kalau awak dah boleh masuk Google Meet, maksudnya line internet awak tak ada masalah sebenarnya kat rumah tu. Jadi lebih baik sebenarnya kalau awak guna GC sebab nanti semua bahan-bahan awak akan disimpan dalam tu. Dia takkan hilang Okay, next. Ini adalah tajuk minggu lepas yang awak dah buat. Alhamdulillah dah hantar. Ini yang saya ambil daripada GC Dami Akila. Ni yang dia screenshot kat saya. Okay, kita tengok balik. Ini betul lah haiwan yang pupus. Maksudnya burung dodo, dinosaur, orang hutan. Ini awak kena dah master dah. Dah boleh bandingkan dah. Dah boleh classify dah haiwan yang pupus dengan haiwan yang diancam kepupusan. Haiwan yang pupus dah tak ada dah dekat bumi kita. Haiwan yang diancam kepupusan ada tapi kuantiti yang sedikit. Kalau tak jaga dia akan pupus. Macam tu bunga rafflesia, tape, ini apa memot. Okey, ni apa ni? Periuk kera. Okey, ini apa nama dia? Saya pun tak ingat ni. Siapa tahu nama dia ni apa ni? Ada nama dia ni? Dalam buku Harimau Jawa. Harimau Jawa, yes. Okay, Harimau Jawa. Ingat nama dia? Sebab kadang-kadang, bukan apa. Kadang-kadang soalan, dia akan tanya awak, dia tak bagi gambar. Dia bagi nama je. Jadi awak pun tak tahu Harimau Jawa. Ataupun dia bagi gambar je, dia tak bagi nama. Jadi kena tahu dua-dua. Kena tahu gambar, kena tahu nama dia. Okay, ni gambar apa ni? Yang gajah. Ni gajah lah. Okay. Gajah diancam. Okay, lagi kita tengok. Ni harimau dia ancam kepupusan. Ni apa? Citah dia ancam kepupusan. Kan? Okay, ni apa ni? Sebenarnya ni. Siapa boleh jawab? Ni apa benda ni? Ni apa ni? Ni gambar apa ni sebenarnya ni? Dia nak bagi tahu apa ni? Awak tahu jawapan dia. Dia ancam kepupusan kan? Tapi awak tak tahu apa benda ni. Menjawab je sebab dia dah keluar makan. Kalau makan dia salah, salah lah. Kalau makan dia betul, betul lah. Jadi awak pun tak tahu. Awak minta tekan je, betul tak? Ni apa benda nama dia ni? Apa benda dia nak bagi tahu ni? Siapa boleh jawab? Boleh buka mikrofon? Kita ulang kaji sikit. Minggu lepas awak dah buat aktiviti tu kan? Yang dah buat lah, yang tak buat tak tahulah. Ada tak? Gambar apa tu? Seorang respon? Cik Damia Husna respon boleh? Ni apa benda ni Damia? Ada? Apa ni? Okay, tak ada. Okay, Damia Akila ada jawapan? Awak menjawab je. Seorang pun tak tanya saya. Cikgu ni apa benda ni? Kan? Dia ada gambar macam tumbuhan tu. Gambar dia memang agak mengelirukan lah. Kalau awak tak boleh nak agak lah. Awak apa jawapan dia, awak boleh tengok buku teks awak. Awak tengok buku teks awak. Muka surat 80. Agak-agak ada tak dalam buku teks tu? Tengok balik, ada tak? Agak-agak ada tak dalam buku teks tu? Dia nak bagi tahu pokok apa sebenarnya tu? Pokok bukan binatang pokok. Apa benda tu? Tak ada? Okay, gambar dia sebenarnya memang tak jelas. So dia sejenis pokok, macam pokok cengal tu lah. Pokok keruing, pokok meranti. Dia nak bagi tahu pokok tapi dia bagi gambar tu macam potongan apa benda kan. So sebenarnya dia kena buat gambar yang besar, pokok yang besar lah. Maksudnya pokok-pokok ni kalau tak jaga akan diancam kepupusan. Okay, awak tengok muka surat 81. Kita refresh balik je kat situ. Kan? Diancam kepupusan. Dia bagi pokok cengal, pokok keruing, pokok meranti. Maknanya nanti kalau soalan keluar, dia tanya, dia tulis pokok kan. Antara pokok-pokok berikut, yang manakah dia ancam kepupusan? Jadi awak kena ingatlah, cengal, keruing, meranti dalam buku teks awak ada. Saya tengok buku teks ni. Tak tengok buku lain.
kacip Fatimah, periuk kera tadi dah ada, orkid selipar, anggrek merpati. Itu dalam buku teks. Kalau awak nak cari lain lagi kat luar tu banyak dalam Google lagi kan. Tapi biasa kalau soalan memang dalam buku teks lah. Okay. Alright, kita tengok ini. Ini pun awak main tanda je kan. Kalau salah buat balik. Tapi kena ingatlah benda tu. Jadi saya rasa ni tak susah kan, nampak kan pembangunan kawasan, puting beliung tu nampak dia puting tu kan. Puting beliung, pembakaran hutan, nampak hutan terbakar, pembalakan hutan, pemburuan haram, pembuangan sampah. Nampak sampah tu lekat dekat penyu kan. Ada dalam dokumentari dia buat, kesian penyu tu dia tersangkut dekat plastik tau. Kan dia punya apa? Bukan penyu, sorry. Apa nama? Ikan paus ke? Ikan paus tak silap. Dia termakan plastik tau. Jadi dia dah tak boleh bernafas. Jadi dia dapat diselamatkan lah oleh satu kapal besar. Dia orang buang dia punya plastik tu lah semua. Sebab yelah bila dia tersekat plastik dalam mulut dia termakan kan. Bila dia tak sengaja pun makan, dia termakan kan. Jadi lama-lama dia tak boleh bernafas. Sebab apa plastik ni ada dekat laut? Kita lah yang buang ni sebenarnya kan. Okey. Kita tengok lagi ni, tengok ni apa, tumbuhan minyak. Ni pun saya tak pastikan berapa ni. Tak ingat dah. Okey, ni penerokaan hutan. Jadi bila dia tanya jawapan macam ni, bila dia minta jawapan, awak mesti bagi tahu tambahan pembangunan kawasan hutan yang tidak terancang. Macam tu. Ataupun pembakaran hutan secara berleluasa. Mesti ada perkataan yang ekstrim kan. Pemburuan haram secara berleluasa. Mesti ada perkataan tu. Kalau awak kata buat pemburuan haram, dia jawapan awak tak tepatlah sebenarnya untuk kalau ada UPSR dia akan bagi, dia tak ada markah. Dia mesti ada pemburuan haram secara berleluasa. Dia nak bagi tahu benda tu sangat-sangat berleluasa menyebabkan haiwan tu pupus. Macam itulah, ataupun haiwan tu diancam kepupusan. Kan? Pembalakan hutan secara berleluasa. Macam itulah jawapan awak. Sepatutnya macam itulah, mesti ada perkataan tu. Okey, kita tengok ni. Okey, ini projek terrarium. Okey, yang hantar kat saya, memanglah saya kata tarikh tu 16 Jun kan? 16 ke 13 Jun. Tapi awak kena buatlah sekarang, sebab daripada sekarang awak akan tengok, awak akan observe apa jadi pada tumbuhan awak tu. Okey, jadi pada saya kena buat. Sebab awak akan perhatikan apa yang berlaku pada terrarium awak. Jadi yang hantar dekat saya setakat yang maklum saya yang saya kalau awak kata cikgu saya dah hantar, tapi mungkin boleh beritahu saya. Yang saya nampak lah yang hantar Eri, Damia Akila, Amzar. Yang lain saya rasa macam tak terima lagi. Tapi kalau let's say cikgu saya dah personal cikgu, bagi tahu saya. Sebab mungkin saya tak perasan bila personal tu dia banyak sangat dalam Telegram tu. Mungkin dari awak punya WhatsApp tu, awak punya Telegram tu dah jauh-jauh, saya pun tak perasan dah awak hantar. So tolong bagi tahu saya lah kalau awak ada hantar projek ni So yang hantar dengan saya baru 3 orang. Jadi kalau awak tengok soalan dia, kita terus straight to the point lah Yang tak buat pun awak kena alert lah soalan dia Apakah persaingan yang berlaku dalam terrarium kamu? Okey, jadi saya buka pada yang buat ni. Ada tak berlaku persaingan dalam awak punya terrarium sekarang ni? Apa awak nampak? Kalau tak ada dekat, satu orang lagi Hari Naufal dah hantar kan? Kalau tak ada dekat awak punya sekarang, pergi ambil sekejap. Awak tengok balik apa yang berlaku dekat terrarium awak sekarang. Ada tak persaingan berlaku? Okay, saya bagi dalam 30 saat. Pergi ambil, tengok balik. Yang buat dia tahulah, dia buat kan? Ada tak berlaku apa-apa persaingan dalam tu? Masuk berlaku persaingan ni awak akan tengok. Maksudnya bila soalan ni dia tentang pemerhatian. Apakah persaingan yang berlaku? Pemerhatian awak tentang terrarium awak tu. Persaingan yang berlaku. Okey, macam ni. Siapa nak jawab? Saya bagi peluang awak jawab dulu sebelum saya bagi jawapan. So nanti untuk tugasan ni awak hanya note sikit soalan, tak payah salin daripada langkah 1 sampai 8 tak payah. Awak hanya salin soalan dengan jawapan dalam buku tulis. Dalam buku SE lah. Okey, saya bagi masa untuk yang nak menjawab ni ataupun yang tak buat dia boleh jawab. Saya bagi peluang. Okey. Haris Mikael, ada nak jawab? Okey. Ari Danish.
Ada nak jawab? Ada ni dalam grup saya ada ni. Apa lagi? Saya sebut nama seorang-seorang ni semua diam je. Okey, masih lagi tidur ke ni? Awak tak boleh tidur dah. Ni sekarang dah bulan berapa? Dah bulan 5. Kan? Bulan 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau kata kita sekolah kalau bulan 11, kita ada lagi 6 bulan je lagi. Betul tak? 6 bulan je lagi awak berada di SK Bandar Penawar 2. Lepas tu awak akan berada di sekolah menengah. Jadi awak tak boleh tidur lagi dah. Awak dah dewasa, awak dah hampir dah masuk ke alam remaja dah. Tak boleh tidur. Jadi tolong jangan tangguh tugasan. Bila tangguh jadi macam ni lah. Hamzah boleh nak jawab Hamzah? Apa yang berlaku dekat awak punya terrarium? Ada? Cuba tengok betul-betul pokok tersebut. Adakah pokok tu subur? Adakah ada pokok yang subur, ada pokok yang layu? Ataupun adakah ada pokok yang daun dia warna kuning? Ataupun adakah pokok tu satu daun tu warna kuning, satu daun tu warna hijau? Macam tu maksudnya. So, bila kata soalan nombor 1 tu dia kepada perhatian awak tentang pokok tersebut, keadaan pokok tersebut. Tentang daun dia, tentang saiz dia. Macam tu maksud soalan pemerhatian 1 ni. Memang dia tak sebut pemerhatian tapi soalan ni soalan pemerhatian. Pemerhatian tu maksudnya apa yang awak nampak tentang pokok tu. Ciri-ciri fizikal pokok tu. Sebelum maksudnya baru tanam dan sekarang ni. Perbezaan dia awak akan tengok dekat situ. Hamzah boleh jawab Hamzah? Dari segi daun macam mana? Ada yang daun warna kuning? Ada daun warna kuning, ada daun warna hijau. Okey, yang daun warna kuning tu pokok apa? Pokok spider plant. Okey, spider plant. Warna hijau? Pokok lidah jin dengan pokok apa nama ni? Lidah jin, dia lupa dah pokok apa. Lidah jin dengan lidah buaya. Lidah jin dengan buaya. Okay. Kita tengok dekat situ Okey, kita boleh nampak dekat situ. Pokok ni dia tanam sama serentak. Hari yang sama, tempat yang sama, jumlah baja semua sama, jumlah tanah pun sama, kan? So yang sama tu kita panggil dia, maksudnya jumlah tanah kita panggil dia pun boleh ubah dimalarkan sebab semua sama. Okey, saiz bekas pun sama. Itu pun boleh ubah dimalarkan. Saya masih sentuh sikitlah untuk KPS Okey, jadi Hamzah tanam 3 pokok yang berbeza. 3 je pokok dia tanam. Pokok spider plant, pokok lidah jin dan pokok lidah buaya. Dan selepas beberapa minggu dia dapati pokok spider plant tu dia punya tu jadi warna kuning dah. Tapi pokok lidah buaya dengan lidah jin masih lagi berwarna hijau. Itu jawapan dia. So awak tulis kat situ pokok spider plant daunnya berwarna kuning. Manakala pokok apa nama tadi? Lidah buaya dengan lidah jin daunnya masih lagi berwarna hijau. Berlaku persaingan, lepas tu tambah sikit, berlaku persaingan di mana apa? Persaingan untuk mendapatkan cahaya matahari. Sebab mungkin pokok spider plant tu dia tak cukup cahaya matahari menyebabkan daun dia jadi warna kuning. Satu lagi dia tak cukup air. Betul tak? Sebab pokok spider plant ni dia kena lebih sedikit air berbanding pokok aloe vera tadi atau pokok lidah aloe vera ataupun pokok lidah jin, lidah buaya tadi kan? Lidah jin lidah jin. Jadi pokok-pokok tu dia sebenarnya perlukan air yang sedikit. So dia siram sikit pun tak apa. Tapi pokok spider plant ni dia perlukan lebih sedikit air. Itu maksudnya. Faham tak? Awak faham tak saya cakap ni? Ke tak faham? Faham tak? Faham tak? Saya cakap faham tak? Saya risau awak tak faham ni. Susah sebab tak depan mata kan. Kalau depan mata boleh tunjuk. Okey, Hamzah boleh tunjuk awak punya projek tu? Jadi, saya nak bagi tahu bila awak nak cari pokok-pokok ni, awak kena cari pokok yang seangkatan dengannya. Ciri-ciri yang sama. Maksudnya kalau pokok contohnya awak tanam semua jenis kaktus tapi kaktus yang berbeza contoh. Jadi kaktus ni senang nak jaga kan? Macam tu. Jadi kaktus ni pun tak perlu banyak air. Macam tu lah. Contohnya. Okay, kejap ya. Saya ambil saya punya slide tadi. Okay, maksudnya itulah maksudnya. Jadi itu jawapan tadi Jadi pokok ni bersaing. Pokok 3 pokok ni bersaing untuk mendapatkan air,
cahaya matahari kan dan udara. Tapi kita fokus kepada air dan cahaya matahari lah. Sebab kita nampak tadi pokok spider plant tadi dia layu, dia warna kuning. Maksudnya dia tak cukup matahari, dia tak cukup air. So pokok-pokok ni berlaku persaingan di mana pokok ini bersaing untuk mendapatkan air dan cahaya matahari. Okey. Kan? Itulah jawapan dia. Tapi yang awak sebut tadi pemerhatian tadi, awak bagi tahu dululah. Pokok spider plant ni daun dia warna kuning berbanding pokok aloe vera dengan sansevieria tadi tu. Macam tu. Okey, nombor 2. Apakah tumbuhan yang sesuai dijadikan spesimen ketika melakukan projek kamu? Tumbuhan yang sesuai. Tumbuhan yang sesuai tu maksudnya awak nyatakan terus tumbuhan tu. Contohnya pokok kaktus. Pokok kaktus kan banyak jenis. Jadi bagikan alasan. Kerana pokok kaktus tidak memerlukan banyak air. Jadi awak just hari tak siram pun tak apa, 3-4 hari dia masih lagi senang nak hidup. Kan? Ataupun awak kata, cikgu pokok ni, pokok bayam Brazil. Pun boleh kan. Bayam Brazil kena carilah ciri-ciri yang lain. Maksudnya kena cari pokok lain yang sama dengan bayam Brazil. Maksudnya dia dapat jumlah air yang sama, dia senang nak hidup. Jadi awak siram sekali harum. Kan? Awak tak boleh siram ni banyak, ini sikit, ni banyak sebab dia satu bekas. Faham tak? Jadi dia kena jumlah air yang sama. Itu maksud soalan ni. Okay So siapa yang buat ni terus bagi jawapan. Yang tak buat tu lah dia tak boleh nak, kan? Dia tak boleh nak bagi tahu jawapan lah sebab dia tak buat. Sebab itu buatlah. Okay. Alright Okay, saya teruskan lagi Okay. Kita tengok pada soalan pemeliharaan dan pemuliharaan Kita pergi satu-satu. Okay. Okay, ini saya akan sebut nama saya tadi ada yang ramai dah masuk tapi saya tak tick nama yang baru masuk kemudian tu ada 16 orang Saya yang setik baru 8 ke 9 orang kan. Tak apa. Okay, kita tengok nombor 1 punya soalan. Okay, saya bagi peluang pada Syasha. Kediaman seorang usahawan yang berjaya dihiasi dengan pelbagai hiasan mewah seperti gading berukir. Okey, soalan ni maksudnya dia nak suruh awak tulis menyokong atau tidak menyokong. Tapi dia tulis kat sini pilih aktiviti yang menyokong. Jadi aktiviti yang tidak menyokong awak tak perlu tulis jawapan dia. Awak hanya cari jawapan yang menyokong. Okey, Syasha. Jawapan pertama. Menyokong atau tidak pemeliharaan dan pemuliharaan? Tidak. Okey, tidak menyokong. Bila tidak menyokong awak tak perlu tulis jawapan. Awak tinggalkan sahaja. Okey, kena faham soalan Itulah kalau UPSR soalan tu lah, macam tu lah UPSR kalau soalannya. Kalau awak jawab juga dia akan ada masalah. Kan? Kalau awak tanda right juga, dia kata tandakan right. Tapi awak tanda pangkah. Salah. Walaupun dia buat betul. Okey, tak apa. Kita tengok soalan B. Soalan B, Kasih. Kasih boleh jawab? Sekumpulan nelayan membantu seekor penyu yang tersekat pada jaring yang hanyut di pantai dan melepaskan semula penyu itu ke laut. Okey, adakah nelayan ini menyokong pemeliharaan dan pemuliharaan? Kasih. Ada Kasih? Saya nampak ada tu nama dia. Faham tak soalan ni? Faham tak? Nadira Naim. Nadira Naim? Ya. So awak tulis Menyokong. So jawapan selamatkan penyu tu. Dia tahu penyu tu kalau tak diselamatkan penyu tu akan mati. Bayangkan kalau 10 ekor penyu kan, kalau nelayan tu buat je, bayangkan berapa penyu yang dapat diselamatkan, lama-lama penyu akan pupus. Sekarang apa penyu pun hampir pupus. Maksudnya sebab tu kita banyak jalankan kegiatan-kegiatan pemuliharaan penyu seperti di Rantau Abang, Kuala Terengganu kan. Sebab itu kita jaga penyu ni kan. Okey, C. Terus je jawapan. Menyokong ke tak menyokong? Saya nak Haris Naufal. Ada Haris Naufal? Haris Naufal ada? Seorang pemburu sangat berbangga dengan perhiasan kepala rusa bertanduk di ruang tamu rumahnya. Haris Naufal.
Awak faham tak soalan ni? Faham tak? Tak faham Awak hanya sebut menyokong atau tak menyokong? Tidak menyokong. Okey, bagus. Tidak menyokong. Yelah, kalau dia, bayangkan kalau seorang, ni baru seorang. Perhiasan kepala rusa, rusa bertanduk. Rusa bertanduk. Kan? Kalau lah kata 10 orang keluarga ataupun 20, 30, 40, lama-lama rusa ni akan pupus. Sebenarnya tidak menyokong lah. Rusa akan pupus. Tak boleh kita tak boleh. Perhiasan pasal melibatkan haiwan-haiwan ni kita jangan simpan Okay. Kita jangan gunalah, kita jangan menggalakkan orang menjual. Bila ada pembeli kan, bila ada pembeli orang tu akan menjual. Kalau tak ada buyer dia tak boleh nak jual lah, tak laku kan. Jadi kita sebagai menyokong usaha kerajaan untuk menjaga, memelihara, memulihara haiwan-haiwan, kita janganlah membeli. Kan? Contoh macam kalau kita nak beli handbag kulit ke kulit, tak kisahlah kulit apa pun, jangan beli. Kita jangan menggalakkan orang-orang yang menjual tu dia mencari ataupun dia membunuh haiwan-haiwan yang dalam terancam kan. Okey. D. Penduduk kampung menelefon Jabatan Penghilitan selepas tanaman mereka musnah akibat gangguan gajah liar. Jannah. Okey, Jannah. Jawapan awak apa? Menyokong ke tak menyokong? Menyokong. Menyokong. Kenapa menyokong? Sebab kalau penduduk kampung tu tak telefon Jabatan Penghilitan, gajah tu akan kacau akan musnahkan tanaman orang kampung tu. Okey, tak apa. Terima kasih Jannah. Okey, jawapan tepat. Jawapan betul lah. Menyokong. Jawapan dia betul. Okey, dia macam ni. Kalau penduduk kampung tak menyokong, dia akan tembak gajah tu. Betul tak? Dia akan tembaklah gajah tu. Takkan dia nak biar gajah tu kacau tanaman mereka? Kan? Yang mana dia geram sangat, dia tembak. Bila dia tembak gajah tu akan mati. Katalah 10 kampung, 20 kampung buat benda yang sama, lama-lama gajah tu akan pupus. Jadi bila dia telefon Jabatan Penghilitan akan hantar gajah ni ke tempat perlindungan seperti di zoo kan. Jadi gajah ni akan dapat tempat perlindungan. Dia tak adalah ganggu penduduk kampung sebab bila di tempat perlindungan dia diberi makanan yang cukup. Dia orang ada bajet dia. Sebab itu kadang-kadang kalau kata ada usaha-usaha lah untuk menaik taraf zoo ni, kadang dia minta kita punya sumbangan. Kita bagi je lah. Dia ada program-program dia sebenarnya. Kalau macam kat UPM tu, dia program ni dianjurkan, diuruskan, dikelolakan oleh pelajar-pelajar UPM. Kan? Dia minta satu sumbangan kita bagi, jadi dia akan salurkan kepada zoo-zoo di kat Malaysia kita ni untuk dia beli makanan, untuk dia upgrade tempat tinggal haiwan-haiwan ni. Itu sebenarnya kan. Okay, next. Okay, ini semua saya ambil dalam buku teks awak. Okay, saya bincang dulu sebab nanti awak terus buat confirm jawapan betul kan? Tak apalah, kita terus bincang terus jawapan. Maksudnya awak dah nampak jawapan apa nak kena tulis nanti. Okay, ini muka surat 90. Saya ambil buku teks awak. Muka surat 90. Saya terus je. Okay, graf di bawah menunjuk di sebelah menunjukkan bilangan haiwan A, B, C, D yang direkodkan pada tahun 1995 hingga 2010. Okay, 1995 hingga 2010. Haiwan A ni yang warna biru, haiwan B dia berwarna merah, haiwan C dia berwarna hijau, haiwan D dia berwarna kuning. Sekarang ni awak kena guna kepala otak awak tu. Ni adalah soalan agak berfikir aras tinggi jugalah sebenarnya kan. Awak kena kaitkan data yang diberi ni dengan status haiwan tersebut. Dan bila awak pilih biru katakan, kenapa pilih biru? Ada sebab dia. Okay, saya open. Siapa nak jawab? Untuk yang warna biru ni. Siapa nak jawab? Warna biru ni dia maintain je. Daripada 1995, 2000, 2005, 2010, dia 200 je.
Apa maksud tu? Haiwan A ni apa maksud tu? Okay. Apa boleh jawab? Jawapan dia yang dekat kotak tu cikgu. Ya. Jawapan dia macam ni. Dia ada pupus, ada terancam, ada dalam pemeliharaan, ada dalam pemeliharaan. Okey, jadi biru ni dia pupus ke, dia terancam ke, dalam pemeliharaan ke atau dalam pemeliharaan? Okey, bagus. Siapa jawab tu? Bagus, betul. Dalam pemeliharaan. Jadi awak tulis kat situ jawapan dia A dash dalam pemeliharaan. Maksudnya bila jumlah dia sama je, adalah usaha-usaha kerajaan menjaga haiwan tersebut. Okey, menjaga haiwan tersebut. Okey, bagus yang jawab tu. Saya tak nampak bila awak dah jawab, saya dah nampak kat skrin saya ni. Okey, kita tengok yang warna pink ni. Warna pink ni mula-mula banyak 300. Kan? 1995 300. Mari ke tahun 2000 tinggal 100. Tahun 2005 tinggal 50. 2010 tak ada dah. Maksudnya apa? Pupus. Yes, bagus. Pupus. Bagus pupus. Okey, yang ketiga. Warna kuning. Warna hijau. Okey, warna hijau 1995 sikit je. 2000 banyak sikit, dalam 40 macam tu lah. Kan? Dalam pemeliharaan. Sempat saya habis dah dapat jawapan. Nampak dah kan? Bagus. Dalam pemuliharaan ke pemeliharaan? Dalam pemeliharaan. Pemeliharaan ni maksudnya dia punya kuantiti dia sangat sedikit. Tapi macam kalau, yelah, kuantiti dia dia sangat sedikit. So bila dia ada kempen-kempen ataupun dia ada program-program memulihara, kan, contohnya pokok keruing, katakan pokok keruing balak tadi kan, pokok meranti kan, ada sikit je tinggal. Kalau tak tanam habis dah, tak ada dah, Malaysia dah tak ada. Jadi dia tanam semula. Dia tanam semula tu, dia bukannya hari ni tanam esok dia tinggi. Dia tanam 1995, hasilnya dia akan dapat tahun 2010. Dia ambil masa yang lama untuk dia besar sebenarnya. Kan? Dia bukannya sehari dua kan. Kalau pokok mangga kita tanam setahun baru dia tinggi kan. Apatah lagi pokok-pokok besar macam balak semua tu kan. So jawapan yang hijau ni adalah pemuliharaan. Dia pulihkan balik. Kan? Dia pulihkan balik. Itulah aktiviti pemuliharaan. Awak boleh tengok dalam buku teks awak sebenarnya. Ada kat buku teks awak tu. Saya semua refer buku teks je untuk hari ni saya tengok buku teks saja. Mana usaha-usaha dia? Ni contoh ni kan. Okey. Pemuliharaan ni maksudnya dia tanam semula pokok menggantikan habitat yang musnah. Maksudnya pokok tu bila dia dah tebang habis semua, habitat tumbuh haiwan pun dah tak ada kan. Habitat haiwan pun dah berkurang, jadi haiwan tu yang banyak haiwan-haiwan liar tu masuk ke taman-taman perumahan semua tu, dia punya habitat dah musnah. Dia tak tahu nak pergi mana. Dia keluar sebab dia nak cari makanan kan. Okey. Macam kalau haiwan macam seperti penyu tu lebih kepada pemeliharaan jugalah. Sebab apa kita panggil pemeliharaan? Sebab kita jaga dia daripada telur. Bukan telur, maksudnya macam ni. Telur tu dia tanam, penyu yang kambus kan. Jadi kawasan yang penyu kambus tu sebenarnya kalau pergi dekat sanctuary penyu dekat Kuala Abang tu, dia ada pagar tau. Dia ada pagar kawasan yang penyu tu bertelur. Kenapa dia pagar? Dia tak nak ada haiwan lain curi. Dia tak nak ada manusia curi. Dia tak nak semua tu. Jadi dia jaga telur tu sampai telur tu menetas sendiri. Dia ada masa-masa dia lah. Dia orang boleh tahulah masa-masa dia. Okay. So bila dia menetas sendiri, dia ambil anak penyu tu, dia letakkan satu tempat tau. Dia ada banyak kolam. Kalau pergi nanti kalau ada lepas PKP ni pergilah. Saya dulu duduk Terengganu selalu pergilah. 2-3 kali juga saya pergi bawa budak-budak. Okay. Jadi kolam-kolam tu dia ada banyak tempat tau kolam. Dia ada banyak kolam. Jadi kolam yang pertama umur penyu ni sekian-sekian. So bila dia besar sikit dia pindahkan penyu tu ke kolam satu lagi. Sampailah dia cukup matang. Bukanlah besar sangat pun. Tempoh matang tapi masih lagi anak penyu. Cukup tempoh matang dia akan lepaskan ke laut.
Okay, cara dilepaskan masa tu kita buat program memang ramai murid turun tengok memang seronok lah. Siap boleh pegang penyu, siap boleh lambung-lambung penyu. Jadi penyu ni bila kita letak kat tangan kita, kita lepaskan, dia tahu kat mana arah pergi. Kalau kita beralih arah pun, dia akan pergi ke pantai. Di arah matahari atau bulan. Ya. Kan? Kalau kita saja je kita letak tempat lain kan, kita ke belakangkan pantai ke belakang, kita belah sini kan. Bila kita lepaskan dia akan menuju ke pantai juga. Penyu ni. Jadi Allah bagi dia macam tu. Walaupun dia masih lagi anak, dia tahu kat mana arah nak pergi. Kan? Compare dengan manusia kan. Manusia kalau baby, kita lepas dia tu, tak tahu pergi mana kan. Dia penyu lain. Okey, nombor 3. Sekumpulan murid mengumpulkan maklumat tentang bilangan satu spesies haiwan di suatu kawasan hutan. Jadual menunjukkan maklumat yang mereka peroleh. Okey, tengok masa 1975 bilangan haiwan 800. 1980 400. 85 100. 90 100. 95 100. 2000 naik balik 150. 2005 naik balik 210 dan sampailah 2015 400. Maksudnya daripada 1975 hingga 1985 dia berkurang. Kan? 1965 dia berkurang. Kan? Mula-mula dia berkurang, lepas tu dia tidak berubah, kemudian dia bertambah. Nampak tak kat situ? Ya. So bila ditanya apakah yang kamu dapat perhatikan? Bila perhatikan adalah pemerhatian. Ni awak saya duk cerita-cerita ni awak salin tak Salin tak sikit? Note tak sikit? Apalah, saya cuba share lah. Saya cuba share recording sebab minggu lepas kita punya line tak berapa okey. Jadi recording tak cantik. Saya banyak potong. Bila banyak potong dia dah tak boleh nak, bila saya buat pun awak takkan faham. Dia banyak saya kena potong sebab dia punya gangguan masalah line kan. Okey, jadi saya akan cuba share lah. So jawapan dia, bila awak pemerhatian ni dia mesti awak akan ambil dekat mana? Dekat pemboleh ubah, bergerak, balas. Ingat bila pemerhatian ambil dekat pemboleh ubah, bergerak, balas. So apa yang diperhatikan? So awak terus je jawab bilangan haiwan daripada tahun 1975 hingga tahun 1985 berkurang. Okey, tetapi meningkat daripada 1990 tetapi tidak berubah, tidak berubah daripada tahun 1985 hingga 1995. Dan meningkat daripada tahun 2000 hingga ke 2015. Itu jawapan dia. Pemerhatian tu maksudnya apa yang awak nampak dalam data ni. Apa yang awak nampak? Jangan awak sebut, jangan awak cerita 800, 400, tak payah. Awak hanya sebut tahun, awak hanya sebut berkurang, tidak berubah dan bertambah. Itu maksud soalan ni. Untuk jawapan A. Itu maksudnya pemerhatian Okey. So inference sebab bila inference ni tahun ni 1995. Ambil dekat sini. Ni 1995 hingga 2015. Kena garis kata kunci ni. Dia bukan tanya daripada 1975 dia tanya daripada sini. 1995 hingga tahun 2015. Kan? So awak tengok 100, 150, 210, 300, 400. Maksudnya haiwan tu bertambah. Awak tak ada cerita haiwan bertambah. Tak boleh. Dia tanya inference. Inference maksudnya sebab apa haiwan tu bertambah. Sebab apa haiwan tu bertambah, awak kaitkan dengan aktiviti pemeliharaan atau pemeliharaan. So yang ni saya nampak kepada pemeliharaan kan. Sebab dia daripada 100 dia naik 150. Maksudnya dia ada program pemeliharaan. So awak kaitkan dengan jawapan pemeliharaan. Okay, tengok buku teks muka surat 89. Okay. So jawapan dia, terdapat aktiviti pemeliharaan untuk melindungi haiwan yang hampir terancam. Itu maksudnya. Okay. Ada jawapan lain lagi tak? Ataupun terdapat pusat rehabilitasi haiwan yang telah diwujudkan untuk melindungi haiwan ini. Boleh terima jawapan tu juga. Okay. Pusat rehabilitasi ni maksudnya pusat yang ditubuhkan hanya semata-mata untuk melindungi haiwan tersebut. Biasa dia akan fokus satu haiwan lah.
Satu haiwan dia akan jaga kat situ. Okay. Alright, kita tengok lagi. Nyatakan corak. Corak yang tadilah yang awak bagi tadi tu. Kan, berkurang, tidak berubah, bertambah. So ada 3 corak kat situ. Dia kata corak saja, tengok ni, gariskan corak perubahan bilangan haiwan. Okey, jadi untuk ni saya macam ni lah. Sebenarnya buku teks tak ada conteng kan? Tak boleh conteng buku teks. Tapi sebabkan awak ni adalah tahun akhir tahun akhir yang awak akan guna buku teks ni, sebab tahun depan buku teks ni akan dilupuskan. Jadi awak boleh conteng lah sikit. Awak boleh conteng lah sikit dekat, sebenarnya tak boleh, tapi saya boleh lah sebab tahun depan pun kita akan buang buku ni. Kita akan lupuskan sebab tahun 5, tahun 6 tahun depan dia akan guna buku baru. Okay. Tapi kalau buku lain tak boleh lah. Maksud saya kalau awak nak skor tinggal 1, awak dapat buku baru, janganlah conteng. Ini special case sebab buku ni last awak akan guna buku teks ni. Special case sikit lah. Kan. Cuma ni lah jangan biasakan diri lah. Ni sebab kita nak mudahkan awak, saya nak mudahkan awak sebenarnya untuk awak note sikit lah. Okay. Cadangkan langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh kerajaan bagi mengembalikan bilangan asal haiwan tersebut. Okay. Tadi soalan yang sama. Soalan B ni merujuk kepada soalan nombor 3. Kan? Awak tengok balik. Muka surat, buku teks muka surat 89. Ada jawapan dia banyak dekat situ. Cadangkan langkah-langkah bagi mengembalikan bilangan asal. Sama lah juga tadi. Mewujudkan pusat rehabilitasi haiwan, mengadakan kempen, mendidik masyarakat tentang melindungi haiwan dan tumbuhan yang diancam kepupusan. Banyak jawapan ni. Muka surat 89 awak boleh tengok kat situ nanti. Bagi satu jawapan cukup. Okey Apakah yang akan berlaku sekiranya usaha yang nyatakan pada itu gagal? Okey, maksudnya kalau dia tak boleh, tak berjalan seperti yang dirancangkan, maksudnya haiwan tu akan pupus. Okey, haiwan tu akan pupus Apakah kesimpulan? Okey, bila kata kesimpulan, gariskan kata kunci kesimpulan, ambil dekat sini Kesimpulan ni dia tak boleh guna semakin Okey, dia tak boleh guna semakin sebab dia ada 3 corak. Kalau ada 2 corak boleh. Kan, bertambah berkurang boleh. Kalau 1 corak boleh, bertambah saja atau berkurang saja boleh. Tapi disebabkan dia ada 3 corak, dia tak boleh. Okey, jadi awak salin sikit. Sebab ini kita guna sebagai rumusan okey. Awak ambil pensel sikit salin. Okey, pada tahun 1975 hingga tahun 1985, guna dalam pada bilangan haiwan berkurang. Pada tahun 1975 hingga 1985, bilangan haiwan berkurang. Okey. Homer. Dah Okey. Pada tahun 1985 hingga 1995, bilangan haiwan tidak berubah. Okey. Koma. Pada tahun 2000, pada tahun 1995, ambil balik 95 tu, hingga tahun 2015, bilangan haiwan bertambah. Ambil balik data tu. Itu sebagai rumusan atau kesimpulan untuk soalan ni. Okey. Dia kata, cikgu sama je macam yang tadi tu. Okey, yang tadi tu lain sikit je. Macam ni. Yang tadi tu, yang A tadi tu, okey. Bilangan haiwan berkurang, tidak berubah dan bertambah. Okay. Tak payah sebut tahun pun tak apa. Sebab dia hanya tanya apa yang awak nampak. So awak fokus kepada ni. Berboleh-ubah, bergerak balas. Yang rumusan tadi dia lebih detail. Dia kena sebut tahun. Dan dia kena sebut corak. Dan dia kena sebut bilangan haiwan. Tak apa. Siapa tak dapat nanti saya akan share screen. Akan share video recording Okay. Habis.
Okay, yang ni saya bagi peluang. Siapa dah jawab nombor 4? Berapa dah jam? Saya ada kelas lagi pukul 9. Okay, sikit lagi Okay, sikit lagi. Okay, nombor 4. Nombor 4. Rajah di bawah menunjukkan beberapa aktiviti menyelamatkan haiwan dan tumbuhan daripada terus diancam kepupusan. Okey, padankan aktiviti dalam gambar mengikut kategori yang sesuai. Pemeliharaan, pemuliharaan. So H tu pemuliharaan ke pemeliharaan? Pemuliharaan. Pemuliharaan. Okey. I dia tanam balik pokok tu. Pemuliharaan. Yes, pemuliharaan. J? Pemeliharaan. Yes. Hutan tu dah ada. Hutan tu, tambah lagi hutan tu. Hutan ni dah ada. Dia besarkan lagi kawasan hutan tu. So betul. Okay, campaign. Pemeliharaan. Pemeliharaan. Yes. So jawapan dia adalah D. Mikrofon. Mikrofon. Okey, terima kasih. So jawapan adalah D pemeliharaan tu JKL. Pemuliharaan tu maksudnya ditubuhkan. Ditubuhkan satu pusat ataupun dia tanam semula pokok tersebut. Itu beza antara pema dan pemu. Okey. Nombor 5. Okey, nombor 5 ni awak tengok A tu pokok bakau. Yang ni pokok periuk kera, yang ni panda, yang ni adalah harimau. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan haiwan dan tumbuhan di atas yang diancam kepupusan. Okey, ni saya tak nak bincang, awak boleh buat sendiri. Okey, boleh tahu Okey, jelaskan faktor-faktor ni, awak boleh rujuk muka surat 89. Dia ada rumusan tentang tajuk ni. Jawapan ada kat situ. Jawapan is there. Awak boleh cari kat situ. Cadangan cara pun ada di situ. Okey, ada di situ. Okey, so awak jawab sendiri yang ni. Okey, so nanti nombor 5 ni nanti kita akan bincang minggu depan. Yang lain kita dah bincang kan? Nombor 5 kita akan detail. Tak boleh saya tajuk lain. Tak apa. Jawapan nombor 5 ni saya akan bagi kemudian. Saya akan bagi kemudian, awak boleh check. Betul tak betul jawapan awak? Okey, next Ada lagi tak? Saya tertinggal. Tak ada Okey, untuk buku aktiviti awak, ada tak yang saya tak bincang lagi Buku saya tertinggal. Ada tak yang buku saya tak bincang lagi, buku teks awak? Buku aktiviti awak. Ada tak saya tak bincang jawapan lagi, awak tak tahu jawapan? Muka surat berapa hari tu? Tengok balik buku. Go. Aktiviti muka surat. Ada kan? Muka surat 59. Ada tak muka surat 59? Ada. Ada kan? Boleh bincang, awak dah buat kan? Awak dah buat Dah, belum? saya dah siap. Dah siap. Okey, tak apa kan? Okey, tak apa. Jawapan ni saya akan share nanti kemudian melalui GC. Saya akan sharekan jawapan, awak boleh semak sendiri ataupun melalui Telegram lah, saya akan share dua-dua. Awak boleh semak sendiri Saya tak sempat nak bagi ni sebab kita akan sambung dengan quizy. Okey, awak boleh get ready dengan awak punya handphone kalau ada. Sekejap saya akan share link.